Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nakib Aiman bin Roslan, kad matrik F23B0418. Kami dari Kumpulan 4 yang akan membincangkan tokoh falsafah iaitu Ibnu Kindi dan Syed Muhammad Nakib Al-Atas. Jadi, pertama sekali kita akan membincangkan mengenai latar belakang Syed Muhammad Nakib Al-Atas. Assalamualaikum. Nama saya Nurul Fatin Zafira binti Zailani. Nombor matrik F23A0687. Akan menerangkan berkaitan latar belakang Syed Muhammad Nakib Al-Atas. Nama penuh beliau ialah Syed Muhammad Nakib bin Ali bin Abdullah bin Muhsin Al-Atas. Beliau dilahirkan pada 5 September 1931 di Bogor, Indonesia. Beliau telah menguasai ilmu teologi, metafizik, falsafah, sejarah dan kesusastraan. Seterusnya, beliau telah mendapat pendidikan awal ketika berumur 5 tahun di Johor. Namun, ketika berlaku pendudukan Jepun, beliau telah berpindah ke Jawa untuk mempelajari bahasa Arab di Madrasah Al-Urwatul Wuthqa. Beliau sangat menekankan pendidikan dalam konsep Islam dan Islamisasi pengetahuan kontemporari yang membawa kepada penubuhan Universiti Islam. Disebabkan beliau amat meminati ilmu pendidikan, beliau telah dianugerahkan Tokoh Melayu Terbilang pada 2011. Disebabkan itu, terdapat Perpustakaan Syed Muhammad Nakib Al-Atas di ISTAC yang mengandungi karya berwibawa yang mengatasi koleksi lain di Asia Tenggara. Antara karya yang ditulis oleh Syed Muhammad Nakib Al-Atas ialah Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu, The Intuition of Existence dan The Decrease of Existence. Sekian dari saya. Assalamualaikum, nama saya Nurlana binti Roslan. Saya akan membentangkan justifikasi Syed Muhammad Nakib Al-Atas. Syed Nakib Al-Atas ni merupakan tokoh falsafah yang memberikan sumbangan besar dalam masyarakat dan semua falsafah dan pemikirannya sangat berharga untuk pembentukan masyarakat yang progresif. Syed Muhammad Nakib Al-Atas ni, dia merupakan seorang falsafah dan cendekiawan Islam Malaysia. Dia memberikan sumbangan terhadap pemikiran dan pendidikan Islam. Sumbangan ini telah mewujudkan pemahaman holistik tentang dunia Islam. Beliau telah menekankan perpaduan antara metafizik, epistemologi dan etika Islam bagi memupuk ilmu yang selaras dengan prinsip Islam. Selain itu, pemikiran jenius Al-Atas ni terhadap pemikiran barat dan modernisme juga menjadi salah satu justifikasi yang sangat penting. Dia membangkitkan kesedaran yang bahawasanya bahayanya sekularisme dan materialisme terhadap nilai-nilai spiritual dan etika Islam. Pemikiran dia ni menjadi sumber yang inspirasi lah bagi kalangan yang ingin mempertahankan Islam di tengah arus globalisasi ni. Al-Atas juga mendorong pendidikan Islam dengan menggabungkan aspek agama dan umum. Ia menekankan perlunya generasi yang bukan sahaja hanya mahir dalam ilmu pengetahuan umum, tetapi dia juga memiliki akal kuat dalam nilai-nilai agama. Maknanya bukan dalam ilmu pengetahuan je, agama pun penting bagi diorang. Pendidikan seperti ini dianggap sebagai kunci bagi diorang untuk membentuk masyarakat yang seimbang dengan akhlak. Seterusnya, kesinambungan tradisi intelektual Islam juga menjadi fokus justifikasi. Al-Atas mengingatkan bahawa melestarikan warisan ilmiah Islam agar tidak terganti oleh pandangan-pandangan yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Maknanya dia suruh kita meneruskan lagi prinsip Islam ni supaya ke depan hari Islam ni tidak jauh terpesong. Pemikiran Syed Muhammad Nakib Al-Atas ni
menunjukkan betapa pentingnya keharmonian antara sains dan agama, maknanya antara pendidikan dan pemikiran kita. Peranan penting dia dalam menjaga kebenaran nilai-nilai Islam pada zaman moden ini. Gerakan ini merangkumi bukan sahaja sumbangan beliau terhadap falsafah, tetapi peranan dia ni sangat aktif dalam membina masyarakat berteraskan nilai-nilai Islam. Sekian daripada saya. Terima kasih. Saya akan sambungkan kepada kawan saya. Saya akan membentangkan tentang analisa pemikiran Said Naqi Al-Attas. Said Naqi Al-Attas adalah seorang ahli falsafah Muslim yang berasal dari Malaysia yang dikenali ramai kerana sumbangan beliau dalam bidang pendidikan Islam dan peradaban. Pemikirannya menaungi pelbagai jenis topik, tetapi pemikiran dan pendapat beliau seringkali terkait dengan pemahaman Islam, peranan ilmu pengetahuan dan pembangunan peradaban. Al-Attas menekankan pentingnya mengenal pasti ilmu pengetahuan moden dengan nilai-nilai Islam tanpa mengorbankan identiti asal kita sebagai umat Islam. Dia mengkritik pendidikan yang terlalu sekular dan meyakini bahawa pendidikan seharusnya mengambil kira aspek spiritual, moral dan intelektual. Pemikirannya juga pentingnya memahami warisan secara pemahaman tentang tauhid, iaitu keesaan kepada Tuhan dan konsep-konsep falsafah Islam lainnya. Al-Attas memandang bahawa pendekatan ini diperlukan untuk membangun masyarakat yang seimbang dan beradab. Selain itu, Al-Attas juga menciptakan konsep Islamisasi ilmu pengetahuan yang iaitu mengaitkan ilmu pengetahuan dengan prinsip-prinsip Islam agar sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Pemikiran Al-Attas telah mempengaruhi banyak akademi dan pemikiran Muslim dan dia dianggap sebagai salah satu intelektual Islam terkemuka di dunia. Itu sahaja daripada saya. Saya akan teruskan kepada kawan saya. Assalamualaikum, saya Amal Izwani binti Muhammad. Saya akan membentangkan tentang analisa pemikiran Said Muhammad Naqi Al-Attas terhadap isu semasa. Sebagaimana yang kita tahu, Said Muhammad Naqi Al-Attas ini merupakan seorang cendekiawan Muslim yang terkenal yang terlibat dalam bidang pendidikan dan pemikiran Islam, di mana beberapa aspek pendidikan Said Naqi Al-Attas ini terhadap isu semasa dalam pendidikan Islam, iaitu integrasi ilmu dan agama, kritikan terhadap sekularisme, bahaya pengaruh barat, peranan pendidikan dalam pembentukan karakteristik individu dan kritikan terhadap materialisme. Antara isu ini yang kita boleh kaitkan dengan pemikiran Said Muhammad Naqi Al-Attas ini adalah isu di mana bidang pendidikan yang dilaksanakan iaitu dapat melalui pendekatan integratif, di mana isunya di mana isu sistem pendidikan ini boleh terpisah daripada agama dengan ruangan yang semasa. Selain itu, beliau juga menilai kritikan terhadap pendekatan sekularisme, di mana maksud sekularisme adalah perkataan sekular yang berkaitan dengan keduniaan, bersifat duniawi dan tidak berkaitan dengan agama. Manakala sekularisme ini ialah fahaman yang menolak nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sosial manusia. Sistem pendidikan sekularisme ini boleh memberi kesan kepada penekanan terhadap individu yang sentiasa mempersoalkan sistem Islam yang akan bertentangan dengan ideologi pemikiran dan fahaman barat. Hal ini menyebabkan sesetengah individu itu mudah terpengaruh dengan ideologi barat. Selain itu, pengaruh barat juga merupakan salah satu kesan yang bahaya untuk setiap individu dan masyarakat, kerana Said Muhammad Naqi Al-Attas ini sentiasa membahaskan bahawa pengaruh barat ini dapat memberi kesan terhadap adab dan budaya, terutamanya nilainya bercanggah dengan prinsip Islam. Seterusnya adalah peranan pendidikan dalam pembentukan karakteristik individu yang mengikut pemikiran beliau adalah pendidikan ini menyeluruh, iaitu holistik.
Contohnya adalah permulaan pendekatan integratif dalam pendidikan seperti kurikulum bersepadu sekolah rendah dan kurikulum bersepadu sekolah menengah. Pendekatan ini dapat melahirkan individu yang menekankan perkembangan potensi insan dan melahirkan individu yang menyeluruh, seimbang dan dari sudut pembelajaran dan aktiviti kegiatan kurikulum serta dapat memupuk nilai kesepaduan antara satu sama lain. Okey, sekali. Syed Muhammad Naqib Al-Atas ini menegaskan analisa beliau dan menolak pendekatan terhadap materialism. Ini kerana pendekatan ini hanya berpandukan secara materialistik dan menekankan pembangunan kemahiran dan kebolehan teknikal sahaja tanpa mempedulikan dimensi moral dan spiritual. Sekian, terima kasih. Tokoh kita iaitu Syed Naqib Al-Atas adalah terdapat pelbagai yang kita boleh peroleh daripada tokoh ni. Itu sentiasa bersyukur kerana tokoh ini telah menolong kita ataupun telah menolong ramai orang atas usaha dia ke atas agama Islam. Selain itu juga sumbangan Syed Muhammad Naqib Al-Atas ini juga bukan sahaja menolong rakyat di Malaysia, malah juga menolong umat Islam pada masa kini. Ini boleh dilihat oleh sumbangannya yang lebih kepada perkembangan agama Islam dalam kehidupan seharian masa kini. Ini kerana pada masa kini terdapat pelbagai sekularisme yang berlaku. Oleh itu, dengan adanya pemikiran seperti Syed Muhammad Naqib Al-Atas ini, dia dapat mengelakkan perkara ini akan terjadi lebih teruk. Selain itu, sumbangan yang telah diberikan oleh beliau, itu Syed Muhammad Naqib Al-Atas, juga memberikan nama Malaysia antara yang terkemuka dari segi perkembangan agama Islam. Okey, itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya akan beri kepada rakan saya. Assalamualaikum dan hai. Nama saya Nurul Fatihah binti Syafi'i, nombor matrik F23E0584. Saya akan membentangkan berkenaan dengan latar belakang Ibnu Al-Kindi. Abu Yusuf Yaqub bin Isa Al-Kindi ataupun dikenali sebagai Al-Kindi dilahirkan sekitar tahun 801 Masihi di Kufah, Iraq dalam keluarga yang bangsawan. Beliau merupakan ahli falsafah, matematik dan astronomi Arab yang hidup semasa zaman Bani Abbasiyah, iaitu pada saat itu ia merupakan zaman keemasan Islam. Okey, memandangkan keluarga beliau sangat mementingkan ilmu. Sejak dari kecil lagi, beliau telah didedahkan dengan mendalami ilmu Al-Quran, ilmu bahasa Arab seperti Nahu, serta ilmu fiqh dan usul fiqh. Kemudian, selepas mendalami ilmu syariah dan kalam di Iraq, beliau ingin mengembangkan ilmunya dan mengambil keputusan untuk keluar daripada Kufah dan menuju ke Baghdad untuk mempelajari tentang ilmu falsafah. Kemudian, Al-Kindi turut memberi sumbangan dalam pelbagai bidang termasuk dalam bidang matematik, astronomi, falsafah dan logik. Serta karya beliau yang terkenal adalah Fi Al-Safat Al-Ula yang merupakan karya awal berdasarkan pemikiran falsafah oleh Aristotle dan Plato. Diriwayatkan bahawa beliau telah berjaya menghasilkan sebanyak 270 karya, namun tiada catatan yang jelas mengenai tarikh kewafatan beliau. Pada akhirnya, sumbangan beliau dalam bidang ilmu dihargai dengan penamaan sebuah hospital ke atas namanya, iaitu Hospital Awam Al-Kindi yang merupakan pusat perubatan terbesar di Baghdad. Saya serahkan pembentangan kepada rakan saya. Seterusnya adalah justifikasi pemilihan Ibn Kindi, tokoh. Al-Kindi dianggap sebagai tokoh yang sangat penting dalam sejarah intelektual Islam dan memiliki berbagai justifikasi. Berikut adalah justifikasinya. Yang pertama, Al-Kindi merupakan seorang perintis falsafah peribadatif dalam Islam yang dikenali sebagai tokoh peribadatif pertama dalam dunia Islam. Sumbangannya yang membawa pemikiran Aristoteles dan tradisi peribadatif ke dalam budaya intelektual Islam membuka pintu untuk sintesis antara falsafah Yunani klasik dan pemikiran Islam. Selain itu,
Sebagai pendukung mazhab Mu'tazil, keanggotaan Al-Kindi dalam mazhab Mu'tazil menunjukkan komitmennya terhadap pemikiran teologi Islam. Penglibatannya mencerminkan usahanya untuk menyelaraskan falsafah dengan prinsip-prinsip agama Islam, menggabungkan pemikiran rasional dengan keyakinan agama. Seterusnya lah, Al-Kindi adalah seorang multidisipliner. Beliau bukan sahaja seorang ahli falsafah tetapi juga seorang multidisipliner. Keahliannya meliputi bidang seperti perubatan, astronomi, matematik, geometri dan musik. Kemampuannya untuk menggabungkan pengetahuan dari pelbagai disiplin ilmu ini memberikan sumbangan ketara dalam perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam. Al-Kindi juga berperanan sebagai seorang penterjemah agung yang memainkan peranan penting dalam pemindahan pengetahuan dari sumber-sumber Yunani ke dunia Islam. Terutamanya melalui penterjemahan dari bahasa Syria mempermudahkan pertukaran intelektual antara budaya Yunani dan Islam yang pada gilirannya mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan. Seterusnya, menjadi seorang pengaruh di Eropah dan Renaissance iaitu zaman pencerahan. Karya-karya Al-Kindi tidak hanya mempengaruhi dunia Islam tetapi juga memberi kesan di Eropah, khususnya selama tempoh Renaissance. Terjemahan karyanya ke dalam bahasa-bahasa Eropah membantu membentuk dasar pemikiran saintifik di Eropah, menunjukkan pengaruh silang budaya yang luas. Secara keseluruhannya, Al-Kindi diiktiraf sebagai tokoh penting yang bukan sahaja memainkan peranan penting dalam perkembangan falsafah Islam, juga memberi sumbangan besar dalam pelbagai bidang termasuk menterjemah dan menggabungkan pemikiran Yunani dan Islam. Kepelbagaian beliau sebagai ahli falsafah, ahli teologi, saintis dan pakar pelbagai disiplin menjadikan beliau seorang tokoh yang penting dalam sejarah intelektual dunia Islam. Itu saja daripada saya. Seterusnya, saya Iniwani ingin membentangkan tentang analisis pemikiran Ibnu Kindi. Pemikiran Al-Kindi banyak dipengaruhi oleh falsafah Neoplatonik Proclus, Plotinus dan John Peloponnesus dan dapat dibahagikan kepada beberapa bahagian iaitu dari segi pengaruh, metafizik, epistemologi, jiwa dan akhirat. Beliau membuat banyak rujukan kepada Aristotle dalam tulisannya kerana keprihatinan bersama yang ditunjukkan oleh beliau dan mereka untuk mengekalkan keistimewaan Tuhan. Al-Kindi berteori bahawa terdapat intelek yang bersaingan, incorporeal dan universal, ciptaan Tuhan yang pertama dan perantaraan yang melaluinya semua perkara lain menjadi ciptaan. Ia juga penting kepada epistemologi Al-Kindi yang dipengaruhi oleh realism platonik. Al-Kindi mengamalkan pandangan naturalistik dengan penglihatan kenabian. Dia berhujah bahawa melalui fakulti imajinasi seperti yang dibayangkan dalam falsafah Aristotelian, jiwa-jiwa tertentu yang tulen dan bersedia dengan baik dapat menerima maklumat tentang peristiwa masa depan. Menjelaskan bahawa imajinasi membolehkan manusia menerima bentuk sesuatu tanpa perlu melihat entiti fizikal yang dimaksudkan. Sesiapa yang telah menyucikan diri mereka akan dapat menerima penglihatan sedemikian. Ia juga antara penjelasan naturalistik lain tentang mukjizat kenabian yang diserang oleh Al-Ghazali dalam Inherence of the Philosophers. Pada zaman sendiri, Al-Kindi akan dikritik kerana memuji akal sebagai ciptaan yang paling kekal, berdekatan dengan Tuhan yang lazimnya dianggap sebagai kedudukan para malaikat. Terlibat dalam pertikaian dengan mutalizal tertentu yang beliau serang kerana kepercayaan mereka terhadap atom. Tidak semua mutalizal menerima kepercayaan ateisme dan peranan sebenarnya Al-Kindi dalam konflik antara ahli falsafah dan ahli teologi adalah untuk menyediakan tempat untuk perdebatan.
Karya-karyanya, kata Deborah Black, mengandungi semua benih kontroversi masa depan yang akan direalisasikan sepenuhnya dalam Inheritance of the Philosophers Al-Ghazali. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Jadi, giliran saya pula untuk membentangkan analisa pemikiran Al-Kindi terhadap isu semasa. Terdapat pelbagai isu semasa yang kita boleh lihat di dalam negara ataupun di luar negara. Perkara ini boleh memberikan pendedahan dan pemahaman secara lebih mendalam mengenai falsafah dan sentiasa berfikir secara rasional dan kritis. Antaranya, keharmonian antara akal dan wahyu. Ibnu Kindi menganjurkan untuk mendamaikan iman dan akal, mempercayai kedua-dua adalah perlu untuk mencapai kebenaran. Ini bergema dengan isu kompleks seperti ekstremisme agama dan peranan sains dalam sistem kepercayaan agama. Apabila kita melihat pada 21 Januari 2023 di mana seorang tokoh politik berfikiran kiri iaitu Rasmus Paludan telah membakar senaskah Al-Quran di hadapan pejabat kedutaan Turki di Sweden. Ini mengakibatkan kemarahan umat Islam terhadap tindakan Rasmus Paludan. Tindakan Rasmus Paludan merupakan satu tindakan yang tidak baik dan mencetuskan polemik-polemik yang memberi impak yang besar kepada perpaduan di seluruh dunia. Dan disebabkan itu, negara-negara Islam telah memberi nota ancaman kepada negara Sweden dan memboikot barang-barangan produk-produk di negara Sweden. Jadi tindakan Malaysia adalah seorang Perdana Menteri yang bernama Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengarahkan mencetak Al-Quran lebih 1 juta naskah dan diedarkan di seluruh dunia untuk mengharmonikan keadaan. Dan ia akan memberi impak ataupun meredakan ketegangan mengenai Islamofobia. Yang kedua adalah akal sejagat dan potensi manusia. Ibnu Kindi percaya kepada akal sejagat yang membimbing jiwa individu ke arah potensi mereka, sejajar dengan perbincangan semasa tentang pembangunan manusia, pendidikan dan mengejar makna. Menurut data Kementerian Pendidikan Malaysia, sebanyak 300,000 orang pelajar lepasan SPM tahun 2022 tidak mahu menyambung pengajian ke peringkat seterusnya seperti sijil kemahiran, diploma dan peringkat ijazah sarjana muda. Ini mengakibatkan satu kesan yang begitu besar kepada ekonomi negara kerana ia akan memperlahankan tenaga kerja mahir yang telah diwartakan oleh Kementerian Sumber Manusia di mana 35% kerajaan perlu menyasarkan sebanyak 35% pekerja tenaga mahir. Sekiranya perkara ini tidak dibendung daripada awal, ia mengakibatkan Malaysia kekurangan tenaga mahir. Yang ketiga, etika zaman teknologi. Ibnu Kindi menekankan kepentingan kelakuan beretika dan mengejar kebijaksanaan dalam semua bidang. Ini terpakai kepada cabaran contemporary seperti kecerdasan buatan, privasi data dan etika penyelidikan saintifik. Penggunaan gadget dan telefon pintar amat penting pada zaman kini. Ia menjadi satu urusan yang penting apabila kita menggunakan media sosial. Tetapi semasa COVID-19, pandemik COVID-19, ada para pengguna yang menyalahgunakan teknologi dengan menyebarkan berita palsu. Ini mengakibatkan satu isu yang besar iaitu kadar vaksinasi negara menjadi rendah akibat penyebaran berita palsu dan individu-individu yang tidak bertanggungjawab telah menyebarkan berita palsu mengenai vaksin itu mempunyai partikel-partikel yang membahayakan diri manusia yang boleh mengawal manusia. Dan apabila kita lihat data yang dikeluarkan oleh MCMC, sebanyak 3,285 aduan mengenai kandungan berita palsu bagi tempoh 2020 hingga
31 Mei 2022. Seterusnya, alam ini lahir daripada tiada kepada ada. Dan Allah SWT yang mengadakan setiap sesuatu daripada tiada. Di sini kita dapat simpulkan bahawa konsep ketuhanan Al-Kindi lebih cenderung kepada agama. Tentang dalil kewujudan alam, Al-Kindi mengatakan bahawa tidak mungkin kewujudan alam ini tanpa kesatuan. Demikian pula sebaliknya. Akhir sekali, mengejar kebahagiaan dan kehidupan yang baik. Ibnu Kindi melihat kebahagiaan sebagai matlamat utama manusia yang boleh dicapai melalui pembangunan intelek dan moral. Ini bergema dengan perbincangan kontemporari tentang kesejahteraan, kesihatan mental dan mencari makna dalam kehidupan. Kerja beliau mencadangkan beban kepada masyarakat boleh membawa kepada kehidupan yang memuaskan dan bermakna. Pada zaman ini, kebanyakan masyarakat sibuk dengan kerjaya masing-masing sehingga melupakan agenda rumah tetangga. Perkara ini tidak boleh berlaku kerana masyarakat perlu menjadi lebih progresif dengan nilai-nilai murni seperti hormat menghormati di antara satu sama lain, membantu antara satu sama lain dan mengambil sikap aman dan damai dan menguatkan perpaduan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okey, baiklah. Seterusnya kesimpulan untuk Ibnu Kindi. Okey, sebelum tu saya lupa nak memperkenalkan, nama saya Ahmad bin Abdul Latif, kod F23B0414. Baiklah, kesimpulannya, Al-Kindi merupakan warisan intelektual yang kaya ataupun yang paling penting dalam sejarah perkembangan manusia. Hal ini kerana tanpa beliau, maka tidak wujudlah zaman Renaissance di Eropah dan juga tidak akan menyerahlah zaman kegemilangan Islam ataupun kita panggil the golden age of Islam. Hal ini juga disebabkan oleh beliau juga segala ilmu yang datang daripada Greek dan Rom seperti Plato, Aristotle yang mana kebanyakannya daripada bahasa mereka sendiri tidak akan disebarkan ke tempat lain tanpa sumbangan beliau. Selain itu, pentingnya pemikiran Ibnu Kindi dalam mengharmonikan akal dan wahyu dapat dilihat sebagai relevan dalam menangani isu semasa. Hal ini kerana kita sedar bahawa kebanyakan konflik antara kepercayaan agama dan sains amatlah berbeza, tetapi disebabkan oleh pemikiran Ibnu Kindi ini terdapat satu tali ataupun satu ikatan yang boleh dibuat untuk mengeratkan kedua-dua fahaman ini. Akhir sekali, disebabkan oleh pemikiran Ibnu Kindi ini juga, ia dapat menarik inspirasi untuk memupuk pemikiran iaitu pemikiran saintifik ataupun pemikiran dari segi agama. Hal ini kerana disebabkan oleh beliau yang minat dalam menafsir ataupun dalam menterjemahkan buku-buku yang sebelum ini, maka tidak adalah perkembangan yang kita dapat lihat ataupun teknologi yang sekarang kita dapat nikmati tanpa hasil beliau. Okey, seterusnya saya akan beri kepada rakan saya. Nama saya Nirashni Priya. Saya akan membentangkan tentang perbandingan tokoh antara Syekh Naqi Al-Atas dan Ibnu Al-Kindi dalam konteks zaman dan bidang yang berbeza. Perbandingan pertama ialah pemikiran epistemologi. Untuk Syekh Naqi Al-Atas, beliau cenderung untuk menekankan pemahaman mendalam tentang epistemologi Islam tradisional dan menekankan kepentingan ilmu kerohanian dan nilai dalam Islam. Manakala untuk Ibnu Al-Kindi, beliau terkenal kerana mengharmonikan falsafah Yunani dan tradisional Islam. Beliau memperkenalkan kaedah logik Aristotle kepada dunia Islam. Perbandingan kedua ialah pendekatan terhadap Islam dan ilmu pengetahuan. Untuk Syekh Naqi Al-Atas, beliau menekankan bahawa sains mesti menyesuaikan diri dengan prinsip Islam. Untuk Ibnu Al-Kindi, beliau mengembangkan idea bahawa sains dan falsafah adalah serasi dengan ajaran Islam.
Yang ketiga, pemikiran tentang Tuhan. Syed Naqi Al-Atas menekankan pemahaman yang mendalam tentang Tuhan dalam kerangka Islam. Untuk Ibnu Al-Kindi, beliau membincangkan hujah kewujudan Tuhan dan menyelaraskan idea falsafah Yunani tentang Tuhan dengan pandangan Islam. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Sekian saja pembentangan daripada kumpulan 4. Terima kasih.